illal mani, kecuali mani. Mani salah Sayyidina Muhammad ini istisna. Cuma kena ingatlah yang mani yang tidak najis. Maknanya kalau keluar mani, yang mana mani yang keluar tidak didahului oleh mandi. Boleh orang keluar mani ataupun orang terangsang ada air, kita panggil air galap, motor panggil air galap, air mazi lah, dia punya istilah dia, air mazi. Baik, kalau air mazi keluar dulu, lepas tu keluar mani, jadi mani tu jadi bukan najis sebab dia lalu tempat keluar mazi itu, tempat najis tu. Dia yang jadi suci kalau keluar mani tanpa didahului mani. Jadi seeloknya basuhlah, walaupun dalam mazhab kita kata suci. Illal maniyya al-kharija bihtilam. Tengok balik syarah. Illal maniyya al-kharija bihtilam, kecuali mani yang keluar dengan sebab mimpi. Mimpi tak bukan syarat. Sebab tu dalam dalam hasyiah Muhasyi kata qauluhu al-khariju bihtilam laisa qaidan. Dia tak jadi kait. Dia tak jadi kait mani yang keluar disebabkan mimpi. Bal kadzalika idza nazara fa amna. Begitu juga bila dia melihat sesuatu yang bersyahwat, kemudian air mani dia keluar, pun sama juga dalam keadaan kita cakap dia ada wudu. Jadi wudu dia tidak batal. Au tafakkara, ataupun dia berfikir perkara-perkara yang merangsangkan dia. Lepas tu fa amna, lalu keluar mani, pun sama juga membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, cuma mewajibkan mandi. Sebab janabah dia tidak menghalang wudu. Dia tak macam haid. Haid dia manik. Haid nifas dia manik, dia menghalang. Kalau orang tu berwuduk sekalipun wudu dia tak sah. Berbeza orang yang dalam janabah. Orang yang dalam janabah keluar mani ataupun jima, jadi kalau dia ambil wudu dia sah. Wudu dia tetap sah. Sebab tu dalam mazhab kita, dalam mazhab kita disunatkan kalau siapa yang berjunub ataupun selepas berjima, nak tidur, nak makan, nak minum, ataupun nak jima sekali lagi, disunatkan untuk dia berwudu. Jadi ihtilam tu tidak kait, mimpi tidak kait. Betul kenapa dia sebut mimpi? Wa inna ma khassa ataupun khussa ihtilam bidzikri li'annahu al-ghalib. Hanya saja dikhususkan ihtilam mimpi itu dengan sebut kerana yang ghalibnya keluar mani itu dengan sebab mimpi. Walaupun tak dinafikan, boleh keluar dengan sebab yang lain. Illa al-maniyya al-kharija bihtilamin, kecuali mani yang keluar disebabkan mimpi. Daripada siapa? Min mutawaddi'in, daripada orang yang berwudu, yang mana orang tu mumakkinin maq'adahu, yang tetap papan punggung dia minal ardh, di atas bumi. Di atas tempat duduk dia bukan kait bumi. Kalau dia duduk di atas kereta, duduk atas motor, duduk bukan atas tanah sekalipun, yang penting tetap papan punggung dia. Tetap papan punggung. Lepas tu dia mimpi keluar mani. Dalam keadaan tadi waktu dia duduk tu dalam keadaan dia berwuduk. Dia tidak dalam keadaan dia berwuduk. Ataupun kita duduk tahiyat awal, duduk iftirash. Lepas tu terlena. Itu tidak. Lepas tu keluar mani. Jadi wuduk dia masih ada, tapi wajib mandi. Fala yang wudu, yani fala yang wudu, maka tidak batal wudu. Lepas tu tadi cakap berkenaan orang yang wadih. Orang yang wadih yang tadilah, begitulah hukum dia. Baik, bagaimana pula berkenaan orang yang muskil? Khunsa muskil. Di sini nak sebut tentang muskil. Wal muskilu, ini khunsa muskil, innama yantaqidu wudu'uhu bil khariji min farjaihi. Hanya saja batal wudu dia dengan sebab apa yang keluar daripada dua faraj dia, jami'an. Jadi
usaha muskil ni nak batal wuduk dia dengan keluarnya daripada dua-dua alat dia. Dia ada dua alat kan. Jadi kena, kalau alat keluar air kecil pada alat lelaki dan keluar air daripada alat perempuan. Bukan syarat keluar tu serentak, walaupun waktunya berbeza. Contohnya sekarang ni keluar daripada alat lelaki-lelaki, 5 minit lagi keluar daripada alat perempuan. Waktu tu kita hukumkan wuduk dia batal. Ataupun aks, keluar daripada alat perempuan tu, betul keluar daripada alat lelaki. Ataupun keluar sebentar, tidak ada masalah. Yang penting bila keluar dua-dua baru kita hukumkan dia punya wuduk batal. Kemudian dalam hasyiah tu ada sebut lagi tentang takmim. Tentang takmim, tentang apa yang keluar tadi tu. Dia kata, ini ada baca je lah, dekat mu'tadan kan al-khariju ila akhirih. Takmimun fil kharij wa baqiya takmimatun ukhra wa hiya sawa'un kharaja taw'an aw karhan 'amdan aw sahwan jafan aw ratban in fasala aw la. Jadi tak kira lah apa yang keluar tu, sama ada keluar tu memang dia sendiri keluarkan ataupun dipaksa keluar. Ataupun dipaksa keluar, sengaja ataupun tak sengaja, kering ataupun lembab basah. Infasala, bercerai daripada dia ataupun tidak, tak kira, keluar sahaja sampai dah kepada had zahir batal wuduk. Baik. Kemudian masalah syubhah tu anda tak masuk lagi lah. Masalah syubhah dalam hasyiah ada masalah orang yang dia punya makhraj asal dia jadi dua keadaan. Ini cuma gambaran je, tapi nampak ada masalah. Orang yang dia punya kemaluan dia, lubang dia tertutup, tak keluar apa daripada situ. Jadi ada dua keadaan, sama ada lahir-lahir dia dicipta dalam keadaan memang lubang dia tu tertutup, ataupun asalnya terbuka kemudian berlaku apa-apa dan terpaksa ditutup, ataupun tertutup sendiri. Jadi dia ada dua keadaan, sama ada tertutup sendiri disebut sebagai insidat asli ataupun insidat aridi. Jadi dia ada hukum dia lah. Melihat kepada tengok apa ni lubang yang ditepuk pada orang tu, adakah bawah pusat ataupun atas pusat. Lepas tu yang asalnya terbuka ataupun memang asal tertutup. Di sinilah hukum masalah orang yang kita kata masalah pesakit-pesakit yang ditepuk dan sebagainya. Ni kat sini nak tengok hukum-hukum dia. Apa hukum dia, batal tak? Adakah lubang tu ambil hukum kemaluan dan sebagainya. Jadi daripada permasalahan mana tak masuk lagi. Kalau ada dalam syarah masuklah, kita tak. Yang kedua, perkara yang membatalkan wuduk, wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Yang kedua, tidur di atas keadaan ghairi mutamakkin, ghairi hayatil mutamakkini. Jadi bukan di atas keadaan mutamakkin. Maknanya dia punya papan punggung dia tak mutamakkin, tak tetap dengan bumi, dengan tempat duduk dia. Dan di sini kata dalam hasyiah, kat naum tu qauluhu an-naumu ay yaqinan. Yaqinan, tidur secara yakin. Tidur secara yakin. Kalau syak tadi aku tidak tak kira. Contohnya dalam kalau orang tidak tu sebab Jumaat. Jadi
tidak dah tadi tahu. Hari ni dia duk syak. Syak tak batal. Selagi mana dia syak tidak batal. Dia kena yakin. Jadi bila sebut yakin, tafriqnya falau syakka hal nama au na'isa. Maka kalau dia syak, adakah dia tidak ataupun dia mengantuk, fala naqda, maka tidak batal. Lepas tu nak tahu macam mana tidak ke tidak, dia ada alamat dia. Wa min alamatin naumi ar-ru'ya, daripada alamat tidur tu adalah mimpi. Itu alamat. Wa min alamatin nu'as, dan daripada alamat mengantuk tu sama'u kalamil hadirin wa illam yafhamhu, iaitu dengar percakapan orang yang ada di sekeliling dia, wa illam yafhamhu, walaupun dia tak faham. Dia dengar tapi dia tak faham. Dia dah mabuk. Ni dengar tapi tak faham. Bila ada mengantuk sangat, orang cakap baru dia, orang sentuh dia ke baru dia terjaga. Apa dia untuk ulang balik. Sebab dia tak faham tadi. Dia dengar, dia tak faham. Kemudian dia nak cakap tentang nuskah sikit. Wa fi ba'di nuskhil matni ziyadatun minal ard wa bimaq'adihi. Itu berkenaan dengan nuskah. Syekh kita ni, Syekh Ibn Qasim, dia agak ihtimal dengan nuskah. Maknanya kitab ni ada beberapa nuskah lah. Jadi dalam beberapa nuskah tu ada sikit berbeza. Sebab apa ni, maknanya guru ni imla kepada anak murid. Jadi kadang ada perbezaan sikit atau dalam ibarat sekalipun. Ada perbezaan antara nuskah-nuskah. Jadi dalam nuskah yang ni ada tambah ziyadah minal ard. Yani an-naum ala ghairi hayatil mutamakkini minal ard. Bimaq'adihi. Bimaq'ad itu kan syarat. Tak poin tu. Lepas tu dia kata lagi, syarah kata wal ardu laysat biqaidin, dan bumi itu bukan tak jadi kait. Laysat biqaidin, tidak jadi kait. Maknanya kalau bukan bumi sekalipun, dia duduk atas kereta ke, atas motor ke, apa-apa pula, yang penting papan punggung dia tetap dengan dengan apa ni, tempat duduk. Wa kharaja bil mutamakkini, dan keluar dengan kata mutamakkin, ma launa ma qa'idan, iaitu keadaan kalau seseorang tu tidur dalam keadaan duduk ghairu mutamakkin, tapi tak tetap papan punggung. Contoh papan punggung sebelah terangkat. Contoh duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir sebelah kan, buat terangkat sikit. Lepas tu kat situ dia tidur. Jadi itu batal wudu walaupun sekejap. Au nama qa'iman, ataupun tidur dalam keadaan berdiri. Tidur dalam keadaan berdiri. Au ala qafah, ataupun tidur nama ala qafah. Keadaannya tidur atas qafah. Qafah belakang ni maknanya apa kira? Tidur. Mana tetap kan? Berbaring kan? Tentang. Ni kalau ni merah, okey, benar tentang. Walau mutamakkinan, walaupun dalam keadaan mutamakkinan. Pun batal juga. Batal ni sebab apa? Sebab di sana ada hadis Nabi SAW. Nabi sebut al-ainan, dua mata ni bika usahi. Dua mata ni bika usahi. Apa bika usahi? Bika ni kalau macam dulu ada kirbah, apa ni, sekarang ni botol ayak, kah ayak buat daripada kulit tu. Lepas tu dia ada tali ikat dia punya atas dia tu. Pengikat tu dipanggil sebagai bika. Asahi dubur. Dua mata pengikat bagi dubur. Seolah-olah nak kata apa? Mata ni umpama pengikat, dengan mata ni jaga. Seolah-olah kita
dubur kita ni terikat. Maknanya kita tahu apa yang keluar dan apa yang tidak keluar daripada dubur. Sebab kirbah bila tak ada pengikat tu, air keluar tak? Air keluar. Tapi bila ada pengikat, air tetap dalam tu tak keluar. Jadi seolah-olah mata ni dibandingkan dengan bikak tersebut. Dibandingkan dengan bikak. Yang umpamakan dengan bikak tu, dengan apa ni, kita kata penutup lah, pengikat. Dan sekarang ni ada yang penutup botol kan. Jadi ada penutup botol itu. Jadi bila mata kita jaga, kita tahu apa yang keluar daripada dubur. Keluar angin ke ataupun tak keluar angin. Jadi al-ainan wika usahi. Jadi siapa yang tidak, maka terlerai lah pengikat tersebut. Betul Nabi kata faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu. Jadi hadis ni umum. Siapa yang tidak, hendaklah dia berwudu. Tak kira dia tidur dalam keadaan apa pun, tetap apa punggung ke ataupun tidak. Sebab tu ulama kata hadis ni ditakhsiskan, dikhususkan oleh hadis yang lain. Hadis yang lain yang mana diriwayatkan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi tunggu Nabi nak semayang. Tunggu Nabi nak semayang Isyak. Agak lewat sikit, Nabi keluar agak lewat sikit, jadi pun tunggu Nabi sampai sahabat ni tertidur. Dalam riwayat ni sebut sampai dia punya apa lagi? Dia punya kepala dia tu dah terangguk-angguk dah. Lepas tu yusallun wala yatawadda'un. Lepas semayang dan mereka tak berwudu. Jadi di sinilah ambil hadis ni, impulkan yang ni dia mengkhususkan hadis yang umum tadi. Mengkhususkan hadis yang umum tadi. Artinya tidak dalam keadaan tetap papan punggung tidak membatalkan wudu. Hadis dalam Sahih Muslim daripada Anas dalam fil haid. Tengoklah kat sana qala kan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun summa yusallun wa la yatawadda'un. Dahulunya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu mereka ni tidur, kemudian mereka sembahyang wala yatawadda'un, dan mereka tidak berwudu, tak wudu baliklah. Dalam riwayat yang lain, dari riwayat Abu Daud, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadiruna al-isya al-akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawadda'un. Mereka sahabat-sahabat Nabi tunggu solat Isyak sehingga kan mereka ni tertidur, kepala dah terangguk-angguk dah. Kemudian mereka bangun dan mereka tidak solat dan tidak berwudu. Dalam tu ada takrif. Kau pergi tengok lah. Apa dia takrif? No. Ini perlu ni. Orang mengaji dia kena tahu lah apa takrif. Sebab dengan dia tahu takrif, dia kena mu'arraf. Dia kena sesuatu benda tu. Bila kena sesuatu benda tu, baru dia boleh hukum. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum ke atas sesuatu merupakan furuk daripada tasawurkan sesuatu itu. Maknanya hukum tu dia datang selepas tasawur. Kita kenal benda, kita dapat rupa benda, rupa masalah. Sebab tu bila orang kita ditanya, kita akan tanya balik, sebab tak nak tasawur masalah tu. Jadi bila ada tasawur masalah tu macam ni. Sebab tu kadang-kadang berbeza. Kadang ustaz ni bagi jawapan macam ni, kadang bagi jawapan macam ni. Kadang-kadang nampak zahir berbeza, tapi cuma kalau kita cek balik, boleh jadi tak ada beza pun. Sebab ni keadaan yang lain, yang ni keadaan yang lain. Mungkin ada persamaan, tapi tetap ada juga perbezaan sikit. Jadi akan timbulnya hukum yang lain. Jadi kena ada nak tasawur benda tu. Jadi nak tasawur, kena ada takrif. Itu dalam mantik kita ngaji bab
ta'rif. Sebab apa orang nak tasawuf? Sebab tu mubtada mesti makrifah. Mubtada mesti isim makrifah. Sebab isim makrifah kita kenal. Kalau nakirah kita tak kenal, kita nak hukum. Sebab mubtada ni benda yang kita nak hukum dia. Kita nak hukum ni dengan khabar. Tapi kalau mubtada ni tak jelas, macam mana kita nak hukum? Kecuali kalau ada musawwif. Ada perkara-perkara yang membolehkan kita datangkan mubtada dengan isim nakirah. Baik. Itu boleh tengoklah dalam apa ni, wa arrafun nauma mi annahu zawalu syu'ur min al-qalbi ma istirkha'i a'sabi ad-dimag bisababil abkhirati as-sa'idati min al-jawf. Jadi para ulama mengartikan tidur tu dengan hilangnya kesedaran daripada jantung hati dia, ma istirkha'i a'sabi ad-dimag, serta kendur apa ni, urat-urat otak, dengan sebab wap-wap yang naik daripada jawf, daripada perut. Ditarikkan an-naum. Nanti pun ada ditarikkan apa itu gila, apa itu mabuk dan sebagainya. Kita tengok di depan nanti. Baik, tengok yang ketiga, wasalisu. Maknanya sebab yang ketiga, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wasalisu zawalul aqli, hilang akal. Apa maksud hilang akal? Ai al-ghalabati alaihi. Maksudnya apa ni? Sebelum tu zawalul aqli, hilang akal. Kita tengok dulu dalam hasyiah. Qauluhu zawalul aqli ay walau mutamakkinan. Walau mutamakkinan, walaupun dia duduk dalam keadaan papan punggung dia tu tetap di bumi, tetap di tempat duduk. Bila hilang akal batal wuduk. Yang istisna masalah tetap papan punggung tu masalah tidur kan? Masalah lain tak?